kawan kamu yang belakang tu kenapa diam je dari tadi? Tu kawan kamu yang kat belakang tu. Dia faham perasaan Pika ni sebab apa? Dia pun nampak juga benda tu. Hai, Assalamualaikum. This is Galia all about kisah seram, tragedi, vlog and beauty. Like and subscribe dan sharekan kepada semua social media hampa. Okay guys, baru-baru ni ada berita yang mengatakan bahawa IPT akan dibuka sepenuhnya dan mengikut universiti-universiti yang lain. Masih menunggu-nunggu lagi akhbar info-info daripada Universiti Depok secara rasminya sama ada pelajar, mahasiswa dan mahasiswi akan balik semula ke kolej ataupun ODL 100% dekat rumah seperti biasa, seperti sem-sem kita yang lepas, ataupun hanya pelajar-pelajar tertentu sahaja yang akan kembali ke kolej mereka semula. So, sebut tentang IPT, banyak sangat IPT kat Malaysia ni. UiTM, UniKL, UUM, UM, USM, macam-macam universiti yang ada dekat Malaysia ni. Sebut saja IPT, banyak sangat kisah-kisah yang diceritakan dari senior-senior, khususnya kisah seram. Hari ni dia akan ceritakan kisah seram di UiTM. Kita mulakan 2 cerita seram yang berlaku di UiTM. Cerita yang pertama merupakan kisah yang berlaku di UiTM Lendu Melaka. Kepada student yang belajar di UiTM Lendu Melaka mesti tahu tentang satu tempat ni. Satu tempat ni guys, dia merupakan tempat yang famous, yang agak popular, iaitu Tasik Tun Fatimah. So, kalau apa nak tahu, macam-macam dah benda yang berlaku dekat Tasik ni. Macam-macam cerita, macam-macam versi. Salah satunya, perkongsian cerita daripada Pika, seorang bekas student dekat UiTM Lendu Melaka. Jom kita dengar kisah dia. Satu hari waktu weekend, biasalah weekend budak-budak student ni, mereka ni akan keluar, pergi tengok wayang ke, pergi kat bandar ke, pergi berhibur, pergi jalan-jalan, pergi shopping. So, mereka ni akan sewa kereta. Mereka ni sewa kereta dekat seorang pakcik ni. Pakcik ni memang buat servis untuk sewa kereta lah kan. Pika dengan kawan dia keluar dengan sewa kereta yang pakcik tu lah. And then, lepas keluar apa semua, dah berhibur apa semua, dah penat apa semua, tibalah masa untuk pulangkan kereta sewa tu kepada pakcik tu. So, masa dia nak pulang kereta tu, okay, jadi Pika ni sewa kereta berdua saja, dia dengan kawan dia. So, campur dengan pakcik tu ada 3 orang di dalam kereta. So, dalam perjalanan dia nak pakcik tu nak hantar mereka berdua ni ke UiTM Lendu Melaka. Pakcik ni pun bersembang. Pakcik ni, kalau hampa nak tahu, Pika ni cakap pakcik ni seorang yang peramah dan sebagainya. Dia tanya itu, dia tanya ini. So, Pika dengan kawan ni layan je lah sebab dah kenal kan. Mereka 3 orang ni bersembang di dalam sebuah kereta. Ini nak jadikan cerita malam tu, mereka 3 orang ni sembang bertiga. Tengah sonok duk sembang 3 orang tu kan, tiba-tiba pakcik ni tanya soalan yang pelik. Soalan yang buatkan semua bulu-bulu roma meremang. Tahu tak soalan apa yang pakcik tu tanya? Pakcik tu tanya, kawan kamu yang belakang tu kenapa diam je dari tadi? Lepas tu Pika macam pelik tau. Dia kata, dalam hati dia lah kan, dia cakap, siapa pula pakcik ni nampak? Tu kawan kamu yang kat belakang tu. Sudah. Okay, hampa nak tahu dah apa yang pakcik tu cakap balik. Pakcik tu cakap, tu kawan kamu hak belakang tu, dia kan tengah bawa kereta kan. Dia kata, tu kawan kamu hak belakang tu kenapa diam je? Tak suka ke pakcik bercakap ni kan? And then, pakcik ada cermin kan? Hampa mesti tahu yang ada cermin gitu kan. So, pakcik tu tengok kat cermin tu lah kan, tu tengok belakang kan. Dia cakap, tu kawan kamu kat belakang tu kan. Lepas tu pakcik tu cakap, tunduk pula kawan kamu tu. Lepas tu Pika yang duduk kat belakang tu meremang habis bulu roma. Sebab apa? Dia duduk sorang-sorang je kat belakang. Kawan dia yang seorang lagi tu duduk kat depan dengan pakcik tu. Dan dia cakap kat situ, perasaan takut
meremang dengan keadaan yang sunyi, dengan pakcik tu pergi tanya siapa duduk kat sebelah dia ni. What you expect? Dah lah sunyi, gelap. Lepas tu nak lalu pula tasik Tun Fatimah tu dengan orang kata tasik tu dengan macam-macam cerita hantu yang ada kan. And then kawan kat depan tu dah memang rasa lain lah. Dah rasa tak sedar hati. And then sebelum pakcik tu drop mereka dua ni dekat UiTM Lendu tu kan, yang sebenarnya pakcik tu ingat mereka tu bertiga, sebenar-benarnya berdua saja. Sebelum pakcik tu drop, tahu dah apa soalan terakhir yang pakcik tu tanya dekat mereka dua ni? Dia siap tanya, kawan kamu tu okey ke tak? Macam tu. Maksudnya kat sini, benda tu ikut mereka sampai turun dekat tempat UiTM Lendu tu guys. Benda tu turun sekali dengan mereka berdua. Sebab pakcik tu nampak benda tu duduk dengan mereka. Kemudian si Pika cakap terima kasih je, dia diam je, dia tak balas apa pun yang pakcik tu cakap. And then Pika cakap nak tak nak dia kena lalu lah juga bangunan lama UiTM tu dengan sekali dengan tasik, lepas tu masjid, barulah sampai hostel Pika ni dengan member dia. Nak tak nak dia kena redah juga. Walaupun jantung dah berdegup kencang, bulu roma tu dah meremang macam apa lagi, sebab dah tahu benda tu ikut mereka turun sekali. Pika dengan member ni jalan laju nak balik hostel je. Pikiran mereka ni nak balik hostel je, nak balik hostel, nak nak lari daripada apa semua ni kan, sebab mereka tahu benda tu ikut. So nak balik ke hostel tu, mereka kena lalui satu pokok besar tau, kabur yang tinggi dan besar. Jalan tu sunyi sangat dekat tasik tu. And then mengikut cerita lah, memang ada benda dekat pokok besar tu, pokok yang tinggi tu kan. So mengikut cerita budak-budak student lain, budak-budak senior, memang ada benda dekat pokok besar tu. Jalan sangat laju Pika dengan member dia melepasi pokok tu, melepasi tasik tu. Secara tiba-tiba tak datang daripada mana, tak tahu dekat mana, ada suara yang sangat lembut memanggil nama Pika dengan member dia berulang-ulang kali. Padahal mereka berdua sahaja. Sampaikan kawan Pika ni jalan sangat laju, sampaikan Pika terpaksa cakap, tak ada apa-apa, relax, tak ada apa-apa. Pika dengan member dia memang tak tengok lah pokok besar tu. Memang Allah, ya Allah, aku memang simpang 44 memang tak tengok dah lah pokok tu kan. Jalan laju tak tengok apa dah. Dan dia tahu dia nak balik hostel tu je. Punya meremang bulu emas, takut, perasaan takutnya nak lari pun tak boleh buat apa-apa. Jadi macam stuck, jadi macam blank. And then sampai kawan dia tu jalan laju, mungkin kawan dia pun dengar apa yang dia dengar. Mereka balik hostel, mereka mandi, mereka solat, mereka buat yang apa patut, berdoa ke apa patut kan. And then barulah Pika ni cerita dekat housemate dia. Lia kat sini, bila Lia baca kisah ni, Lia faham tau kenapa Pika ni dengan tak semena-menanya menjadi blank. Kalau kita contohlah ikut logik kalau kita nampak benda yang kita takut, kita terus lari, betul tak? Lia faham perasaan Pika ni. Sebab apa? Sebab Lia pun mengalami benda yang sama. Lia pun nampak juga benda tu, nampak juga benda tu.